Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini cikgu nak sambung bab 3.6 iaitu hormon tumbuhan. Okey, slide ini disediakan oleh Puan Hajah Mazinah binti Muda bersama dengan saya Cikgu Ruzia dan juga Cikgu Nurdiana binti Jusuf SMKA Naim Lil Banat. Okey, hasil pembelajaran yang kita akan fokus hari ini adalah menyatakan maksud hormon tumbuhan. Yang kedua, memberi contoh hormon tumbuhan. Yang ketiga, membuat inferen tentang kesan auksin ke atas gerak balas pertumbuhan dan juga menerangkan peranan auksin dalam gerak balas tropisma. Juga menyatakan kegunaan hormon dalam pertanian. Okey, yang pertama kita pergi dulu kepada hormon tumbuhan. Okey, sekarang bila bercerita tentang hormon tumbuhan, okey, apakah itu hormon? Hormon tumbuhan ataupun kita kenal dia sebagai phytohormon adalah bahan kimia yang dihasilkan dalam kuantiti yang sedikit oleh bahagian tertentu tumbuhan dan ianya diangkut ke bahagian lain tumbuhan untuk mengawal atur dan mengkoordinasi pertumbuhan pokok. Sama seperti hormon yang dihasilkan oleh kita manusia. Kalau kita sebagai manusia, hormon juga adalah bahan kimia yang dihasilkan dalam kuantiti yang sedikit, tetapi dia akan pergi kepada target organ. Okey, contohnya hormon yang dihasilkan untuk percambahan biji benih dan juga perkembangan buah. Okey, contohnya, cuba kita lihat pada rajah ini. Okey, ini adalah kawasan di mana hormon dihasilkan. Okey, bagaimana hormon ini meresap? Okey, ke kawasan ini adalah target, sel-sel target dia lah. Okey, maka hormon tu akan diangkut pergi ke kawasan target. Okey, hormon tumbuhan juga mengawal atur pelbagai gerak balas dalam tumbuhan. Sel-sel sasaran adalah berada jauh. Contohnya gambar rajah ini, berada jauh daripada tempat penghasilan hormon. Maka hormon diangkut secara resapan ataupun pengangkutan aktif melalui tisu xilem dan juga phloem. Kalau kita melalui aliran darah. Okey, terdapat 5 kategori utama hormon iaitu hari ini kita akan belajar tentang auksin, etilena, gibberellin, sitokinin dan juga asid absisik. Okey. Tapi yang paling utama dalam silibus kita nak pergi kepada auksin lah. Okey, yang pertama, kesan auksin terhadap gerak balas pertumbuhan. Sebelum kita pergi kepada ayat, kita lihat dahulu rajah. Ini adalah rajah bagi meristem apex. Contohnya, meristem apex di bahagian pucuk. Okey, pucuk tumbuhan kita bahagikan kepada 3 zon. 1 adalah zon pembahagian sel. 2 adalah zon pemanjangan sel. Okey, ini adalah zon pembahagian sel. Ini adalah zon pemanjangan sel. Dan ini yang ketiga adalah zon pembezaan sel. So, kita ada 3 zon utama pada meristem apex, terutamanya pucuk dan juga akar. So, apakah yang berlaku dalam zon pembahagian sel? Zon pembahagian sel sebenarnya terdapat penghasilan auksin. Dan auksin itu akan meresap memasuki zon pemanjangan sel, di mana auksin itu akan memberi growth response here. Maknanya ia akan menyebabkan sel tu memanjang. Maka berlakulah pertumbuhan. Okey, tengok pada ayat. Okey, tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan sama ada menjauhi atau mendekati rangsangan. Gerak balas pertumbuhan pokok adalah dikawal oleh hormon auksin yang dihasilkan di meristem apex ataupun di zon pembahagian sel tumbuhan. Kat mana zon pembahagian sel? Yang nombor 1 ni. Pada pucuk tumbuhan, auksin akan meresap ke bawah. Nampak ni, ianya meresap ke bawah untuk merangsang pemanjangan sel pada zon pemanjangan sel. Mana zon pemanjangan sel? Ini adalah zon yang kedua.
Perbezaan kepekatan oksin pada pucuk dan akar menyebabkan pertumbuhan berbeza. Sekarang ni fokus kita nak tahu apakah perbezaan kepekatan oksin dan kesannya terhadap pertumbuhan pucuk dan akar. Contohnya, pertumbuhan pucuk memerlukan kepekatan oksin yang tinggi. Manakala jika kepekatan oksin itu rendah, maka pertumbuhan pucuk terencat. Apa yang awak faham tentang statement ni? Okey, sebenarnya macam ni. Okey, pada pucuk ia perlukan kepekatan oksin yang tinggi untuk merangsang pertumbuhan. Manakala sekiranya kepekatan oksin adalah rendah, ia akan merencat pertumbuhannya. Pertumbuhan. Bagaimana pula dengan akar? Akar adalah sebaliknya. Okey, tak apa, kita bincang lagi. Okey, sebenarnya jenis-jenis oksin, terdapat oksin semula jadi, iaitu contohnya indol acetic acid yang dihasilkan oleh bahagian pertumbuhan pokok seperti pucuk muda, daun muda, buah muda dan juga embryo. Dan yang kedua adalah oksin buatan yang terdapat dalam racun rumpai. Contohnya 2,4-dichlorofenoxyacetic acid dan 2,4,5-trichlorofenoxyacetic acid. Okey. Cuba kita tengok pada rajah ni. Ini adalah meristem apex bagi pucuk. Manakala dekat kawasan ini adalah meristem apex bagi akar lah. Okey. So dekat kawasan dua kawasan ni lah berlakunya penghasilan auksin. Sebenarnya kita nak bincang tentang peranan coleoptile dalam pertumbuhan biji benih jagung. Okey, eksperimen ini dijalankan dalam bilik yang gelap. Okey, ini adalah eksperimen yang pertama di mana coleoptile jagung tu diletakkan tanpa ada rangsangan cahaya dan hasilnya pertumbuhan berlaku. Okey, ini pula adalah eksperimen yang kedua di mana coleoptile jagung tu dipotong dan dikeluarkan. Okey, selepas beberapa hari dilihat tiada pertumbuhan berlaku. Okey, eksperimen yang ketiga pula, coleoptile dipindahkan ke hujung pucuk yang telah dibuang coleoptilenya. Okey, coleoptile tadi dipotong dan dipindahkan ke pucuk yang tiada coleoptile. Maka kesannya terdapat pertumbuhan. Ini adalah eksperimen yang ketiga. Eksperimen yang keempat pula, okey, coleoptile dipotong tetapi diletakkan blok agar. Okey, blok agar diletakkan pada hujung plumul yang telah dibuang hujungnya. Okey, dekat hujung plumul tu dibuang dan diletakkan blok agar. Juga terdapat pertumbuhan. Okey, ini adalah eksperimen yang keempat. Eksperimen yang kelima pula, okey, coleoptile dipotong dan diletakkan agar tetapi blok agar diletakkan di hujung plumul yang telah dipotong hujungnya. Tapi cara dia letak tu macam sengit sikit So biji benih bercambah melengkung ke arah satu bahagian sahaja. Ini adalah eksperimen yang kelima. So, yang tadi, kenapa eksperimen dijalankan dalam bilik gelap? Kenapa? Tadi kan cikgu dah mention, ianya dijalankan dalam bilik gelap. Satu, untuk memastikan coleoptile tumbuh tegak ke atas. Kenapa? Jika terdapat kehadiran cahaya, sumber cahaya akan mempengaruhi pertumbuhan pokok tersebut. Bagaimanakah ini boleh berlaku? Kita tengok lagi. Sekarang tadi kita dah bincang bagaimana kenapa ianya diletakkan dalam bilik gelap kan. Satu, sebenarnya auksin ni dia akan menjauhi cahaya lah. Auksin akan menjauhi
cahaya, di mana auksin dia akan berkumpul di kawasan yang teduh. Okey, next slide saya akan bincangkan. Cuma sekarang cikgu nak pergi kepada graf untuk menyatakan statement tadi. Yang pertama, di mana okey, kita rujuk graf ni terlebih dahulu. Okey, sekarang bila kita tengok soalan graf, okey, kita perhatikan dulu yang pertama, make sure bila soalan graf ataupun diberi stimulus graf, pastikan kita rujuk paksi X dan paksi Y. Okey, paksi X kita adalah kepekatan auksin. Maknanya ini 10 negatif 6, kepekatan auksin adalah rendah. Manakala 1000 kepekatan auksin adalah tinggi. Dan paksi Y kita ada dua. Satu, peratus rangsang dan juga peratus rencat. Bila kita tengok soalan graf ataupun diberi stimulus graf, make sure kita faham dulu apa yang ditunjukkan oleh paksi X sebagai PM ataupun MV dan paksi Y sebagai RV. Okey, kita tengok dulu graf yang pertama. Merujuk pada graf ni, okey, kita tengok pada akar. Okey, untuk graf akar, okey, paksi X kita, kepekatan auksin adalah berapa? Daripada 10 negatif 6 sampailah ke ni, lebih kurang 10 negatif 4. Maknanya kepekatan auksin adalah masih rendah. Manakala okey, paksi Y pula, pada kepekatan auksin yang rendah ini, dia peratus rangsang. Maknanya kesimpulan yang kita buat di sini, akar memerlukan kepekatan auksin yang rendah untuk merangsang pertumbuhan akar. Okey, faham dekat situ? Okey, kita tengok pula. Apabila kepekatan auksin semakin bertambah. Ni semakin bertambah. Semakin bertambah maksudnya kepekatan auksin pada 10 negatif 2 sehinggalah 10. Maknanya dekat sini kepekatan auksin tinggi tetapi peratus rencat akar. Maknanya sini kita boleh buat kesimpulan bahawasanya apabila kepekatan auksin itu tinggi, maka ianya akan merencat pertumbuhan akar. Okey, kita tengok dekat graf ni. Dekat statement ni. Graf menunjukkan gerak balas apabila kepekatan auksin berbeza. Okey, ini adalah kepekatan auksin yang tinggi. Okey, kita rujuk. Apabila kepekatan auksin itu tinggi. Tinggi maknanya bermula daripada sini sampai sinilah. Ataupun sampai sini. Okey, dekat pucuk, ianya akan merangsang. Manakala kepekatan auksin yang rendah, ia akan merencat. Tapi dekat pucuk ni tak adalah exactly dia merencat lah. Tapi akar pada kepekatan auksin yang tinggi, ianya adalah merencat. Jadi untuk kepekatan auksin yang rendah, ia akan merangsang pertumbuhan akar. Ini jelas ya. Jelas bahawasanya awak kena ingat satu je. Kalau saya suka ingat akar kepekatan auksin yang tinggi ia akan merencat. Kepekatan auksin yang rendah ia akan merangsang.